Untuk hari ini kita akan sambung lagi bacaan kitab ni. Pada kesempatan yang lalu kita dah berbincang berkaitan tentang keutamaan orang yang bertaubat. Jadi untuk hari ini kita akan tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang sifat Allah Ta'ala yang Maha Pemaaf, iaitu Allah bersifat Al-Afu dan juga bersifat At-Tawwab. Tuhan yang Maha Pemaaf dan Tuhan yang menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Masa Kak Salwa mesej saya tu minta datang ni, saya tak ada kat sini lagi. Oh balik, sebab tu saya batuk-batuk, jadi minta maaf lah. Tapi bukan COVID, jangan risau lah. Dan saya ganti kelas pagi tadi pun sebab ada cuti umum, sebabkan kuliah yang sepatutnya Jumaat lepas saya tak hadir sebab saya masih dalam perjalanan pulang. Saya bawa balik daripada Zurich, jadi baru sampai, jadi tak sempat nak hadir. Jadi Ustaz Zuhairi kata pagi ni cuti umum, jadi dia minta gantilah. Kebetulan Kak Salwa pun kata boleh ganti tak? Saya pun tengok jadual, okey lah, boleh lah. Jadi Alhamdulillah lah rezeki pagi ni, dan takdir Allah dapatlah iktikaf kan. Okey, baik. Baik, insyaAllah untuk pagi ni kita akan sambung. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah tak perasan, sebenarnya sepanjang kuliah saya, walaupun hanya gantian di kuliah duha ini, sebenarnya saya menggunakan kitab yang disebut sebagai kitab Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa, yang dikarang oleh seorang ulama Islam yang dikenali dengan nama Al-Imam Ibn Daibah. Okay, kitab ni dia warna purple. Kalau ibu-ibu cari di pasaran, dia ada kitab ni, kitab amalan penghapus dosa. Dan untuk hari ini kita akan sambung lagi bacaan kitab ni. Pada kesempatan yang lalu kita dah berbincang berkaitan tentang keutamaan orang yang bertaubat. Jadi untuk hari ini kita akan tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang sifat Allah Ta'ala yang Maha Pemaaf, iaitu Allah bersifat Al-Afu dan juga bersifat At-Tawwab. Tuhan yang Maha Pemaaf dan Tuhan yang menerima taubat. Macam mana sifat Allah Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf ni? Okey, kita akan tengoklah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, hadis yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah yang dirahmati oleh Allah, adalah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim, hadis sahih. Hadis ini adalah berdasarkan kepada hadis Qudsi. Maksud hadis Qudsi ni iaitu lafaznya daripada Nabi, namun maknanya datang daripada Allah. Dia bezalah. Kalau hadis Nabawi, makna dan lafaz datang daripada Nabi. Tapi kalau hadis Qudsi, maknanya daripada Allah. Artinya ia adalah firman Allah, tetapi disampaikan melalui lidah Nabi. Dia tak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, makna dan lafaznya datang daripada baginda Nabi SAW. Okay, alright. Jadi kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim ni, iaitu Allah telah berfirman. Maksudnya bukan Nabi yang bercerita, bukan Nabi yang tambah-tambah, tapi Nabi mengambil daripada firman Allah. Apa kata Allah? Ya ibadi. Allah menyeru hambanya, wahai hambaku. Kalau kita belajar bahasa Arab, setiap kali ada perkataan ya ataupun ya ayyuhallazi, itu namanya an-nida, iaitu seruan. Allah menyeru. Kenapa Allah menyeru? Iaitu Allah memanggil hamba-hambanya yang telah jauh daripada dia. Sebab itu, kalau kita tengok pada surah An-Nas, Allah memanggil manusia ni dengan perkataan An-Nas. An-Nas.
An-nas dia datang daripada perkataan nausun ataupun anisa. Yang ini disebutkan oleh Sibawih. Sibawih ni ulama pakar dalam ilmu lughah, ilmu bahasa Arab. Dia kata apa? Perkataan an-nas yang kita terjemah sebagai manusia ni, dia datang daripada perkataan anisa. Anisa ni ertinya jinak ataupun dekat. Ataupun nausun. Nausun ni kita terjemah sebagai benda yang bergerak. Ini saya nak bagi tahulah. Kenapa Allah Ta'ala memanggil manusia dengan perkataan an-nas, datang daripada perkataan jinak ni? Sebab fitrah manusia ni sebenarnya dekat dengan Allah Ta'ala. Sifat manusia ni sebenarnya hampir kepada Allah. Tapi bila kita buat dosa dan maksiat, kita menjauhkan diri kita daripada Allah. Sebab itu kalau kita tanyalah pada mana-mana manusia, sekalipun banduan di dalam penjara, siapa yang nak masuk syurga? Semua orang angkat tangan. Walaupun dia buat maksiat. Sebab secara fitrahnya, Allah install dalam hati kita ni, semuanya adalah mencintai kebaikan. Hampir kepada Tuhan. Okay? Jadinya bila Allah Ta'ala menyeru manusia, artinya Allah memanggil kita ni agar kembali kepada dia. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok dalam Quran, bila Allah nak perintahkan sesuatu perkara, mesti Allah akan gunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Artinya Allah memanggil kita. Kamu ni dah jauh dah. Sekarang macam mana kamu nak menghampiri aku? Nah, buat amalan ni, insya-Allah hampirlah pada aku. Macam tu. Okey, itu dalam bahasa yang lebih mudah lah. Okey, seperti mana dalam hadis ini Allah Ta'ala menyeru hamba dia. Kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Macam panggilan seorang ayah dan ibu kepada anak dia. Dia menyeru, memanggil anak dia. Lalu kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu wahai manusia seringkali melakukan kesalahan, dosa maupun maksiat ni malam dan siang. Kita tak nafikan kan? Kita sentiasa melakukan maksiat ni berulang-ulang. Tak buat siang, buat malam. Tak buat malam, buat siang. Berulang-ulang maksiat yang kita lakukan. Kerana Allah Ta'ala sedari kita ni sentiasa melakukan maksiat, lalu Allah kata apa? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Aku ni akan ampunkan dosa kamu semuanya. Jami'a, keseluruhan. Maksud seluruh ni apa? Allah tak peduli dosa besar ke, dosa kecil ke, banyak ke, sedikit ke, tersembunyi ke, terzahir ke, Allah tak peduli. Semua Allah ampunkan. Semua Allah maafkan. Itu punyalah besar Allah Ta'ala ni. Dia tak kisah tentang apa yang telah kita lakukan. Sekali kita hampiri pada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan. Maka Allah kata apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Syaratnya, kamu minta pengampunan kepada aku, maka bagi aku ampuni kamu. Jadi faham hadis ni ibu-ibu, kita akan rasa apa? Allah Ta'ala sentiasa memberikan harapan kepada kita. Allah Ta'ala sentiasa memberikan peluang kepada kita. Tak ada istilah agama ni buat sekali dosa terus ke neraka, tak ada. Allah Ta'ala Tuhan yang sentiasa memberikan peluang. Ingat tak saya pernah sebut pada pertemuan kita yang lalu, manusia ni kalau dia tak makan sekalipun, dia boleh tahan beberapa hari. 40 hari pun dia boleh tahan. Kalau dia tak minum, dia boleh tahan sampai 4 hari sebelum dia dehydrate. Kalau dia tak bernafas sekalipun, dia boleh tahan walaupun sampai 4 minit. Tapi manusia kalau dia hilang harapan dia, putus asa dalam hidup dia, sesaat pun dia tak boleh. Dia akan sanggup bunuh diri dia walaupun kekayaan memenuhi dirinya. Walaupun dia paling masyhur dalam kalangan manusia. Walaupun dia duduk di tengah-tengah khaliq manusia. Kalau hilang harapan dan putus asa dalam hidup dia, dia akan bunuh diri. Sebab itu Allah yang paling kenal hamba-Nya, dia sentiasa berikan kita peluang dan harapan. Dosa kita banyak mana pun yang telah kita lakukan, besar mana pun yang telah kita lakukan, Allah tetap ampuni. Hadis ni hadis sahih. Dan Nabi bawa hadis ini melalui firman Allah Ta'ala sendiri. Bukan Nabi yang mereka-reka, tidak. Tapi Nabi bawa daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jelas Jadi hadis pertama ni menunjukkan kepada kita sifat Allah yang maha pengampun walau sebanyak mana pun atau sebesar mana pun dosa yang telah kita lakukan. Baik, kedua, hadis yang menggambarkan lagi betapa besarnya kecintaan Allah pada orang yang bertaubat.
Hadis ni riwayat Al-Imam Muslim, hadis sahih. Walaupun kita cerita bab pengampunan ni kita rasa macam biasa sangat, tapi yang pentingnya hari ni ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, kita belajar ni berdasarkan kepada hadis, bukan lagi dengar-dengar dah. Kalau kita kata saya pernah dengar hadis ni apa? Riwayat Imam Muslim. Kitab mana? Kitab Ghayatul Matlub. Barulah namanya belajar. Sebab kita dapat poin ni. Dan ibu-ibu dengar sendiri hadis ni diucapkan. Saya bayang-bayang macam ni ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah. Kalau kita tanya anak-anak kita, kenapa nak pergi konsert? Kenapa nak pergi stadium tengok bola? Kan tengok TV pun boleh. Betul. Kalau dengar lagu kan, dengar dekat YouTube pun boleh. Kenapa nak pergi konsert beratur berjam-jam, berdiri lama-lama, berebut dengan orang? Kenapa? Sebab saya kalau boleh nak dengar secara live. Saya nak tengok bola tu biar secara live. Betul? Sebab apa? Kecintaan dia kepada sesuatu perkara. Macam itulah kita dengan baginda Nabi SAW. Kalau benar cinta Nabi, tak sekadar kita hanya kenal-kenal macam tu. Kalau boleh kita nak dengar secara live apa yang pernah diungkapkan oleh kekasih kita. Jadi salah satunya adalah melalui hadis. Dan hadis-hadis ini telah direkodkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab yang muktabar, iaitu hadis-hadis yang sahih. Jadi kita betul-betul cinta Nabi, saya nak dengar apa yang pernah Nabi sebut, apa yang pernah Nabi ungkapkan. Inilah salah satunya. Jadi Nabi sedang bercerita tentang sifat Allah dengan sifat At-Tawwab dan juga sifat Al-Afu. Tuhan yang maha penerima taubat dan Tuhan yang maha pemaaf. Okey, hadis yang kedua, hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis sahih juga. Hadis ini daripada jalur Abu Hurairah. Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah Ta'ala. Nabi bersumpah, demi nyawaku di tangan Allah. Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Kata Nabi SAW, sekiranya kamu tak buat dosa, nescaya Allah akan matikan kamu semua. Sampai tahap tu nak ceritanya. Kalau kamu tak buat dosa, Allah akan matikan kamu semua. Wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfirun. Lalu Allah akan datangkan satu kaum ini akan buat dosa dan kaum ini akan bertaubat. Fayaghfiru lahum, dan Allah akan ampunkan dosa mereka. Baik. Hadis ni bukan nak cerita kepada kita Allah suruh kita buat maksiat. Tidak. Allah Ta'ala ni seolah-olah cabar manusia, buat dosa. Kalau tak buat dosa, saya matikan kamu. Tidak. Hadis ni untuk menggambarkan betapa besarnya sifat pengampunan Allah. Iaitu dengan satu gambaran daripada Nabi, kalau ada satu kaum tak buat maksiat, Allah akan matikan dia. Allah akan gantikan dengan satu kaum yang buat maksiat dan dia bertaubat. Allah akan ampuni dosa dia. Untuk memberikan gambaran, Allah ni sangat mencintai orang yang bertaubat kepadanya. Allah nak hamba-Nya merintih-rintih, meminta-minta kepadanya dengan mengharapkan hajat-hajat tertentu dan meminta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud hadis ni. Yang kita baca ni, ini dari sudut intonasi bahasa Arab, ataupun kita kata ini dari sudut gaya bahasa Arab. Kalau gaya bahasa Melayu ni, seolah-olahnya kita nak bagi contoh macam mana kalau orang Melayu kata ni, kalau awak tak datang ni, saya tutuplah pintu selama-lamanya. Contohlah. Pintu takkan tutup, takkan tak keluar rumah kan. Contoh. Macam putus cinta kan. Hati saya ni kalau awak tak terima, sampai bila-bila lah saya tak bercinta dengan orang lain. Selang sehari. Contohlah kan. Kononnya nak menggambarkan perasaan dia sepenuh jiwa raganya untuk kekasih hatinya. Macam itulah Nabi SAW nak sampaikan kepada kita betapa besarnya pengampunan Allah. Kalau tak ada orang buat maksiat dah, Allah matikan orang ni, kaum ni, gantikan dengan kaum yang berdosa, lalu mereka bertaubat, Allah nak ampunkan dosa mereka. Kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba yang melakukan maksiat. Okey, selesai hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis ni lebih besar lagi. Kita tengok tuan-tuan. Daripada satu hadis ke satu hadis, Ibn Daibak ni dia himpunkan hadis ni untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Okey. Satu hadis ke satu hadis kita nampak betapa besarnya sifat pengampunan Allah. Okey, hadis yang ketiga ni iaitu bercerita daripada hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis sahih. Nabi bercerita, Allah berfirman. Kata Allah Ta'ala,
adnaba abdun zamban. Hambaku buat maksiat. Faqala, selepas hambaku buat maksiat, hambaku ada rasa nak bertaubat. Lalu dia pun berdoa, Allahumma ghfir li dhambi. Dia kata, wahai Tuhanku, tolonglah ampunkan dosaku. Ni kita ni kan, buat maksiat, sedar ni, buat maksiat ni dalam keadaan sedar. Lepas bermaksiat, ada rasa nak bertaubat, kita pun bertaubat kepada Allah. Faqala Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, orang yang bertaubat, Allah akan jawab. Allah kata apa? Adnaba abdi zamban. Hambaku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Dan hambaku tahu akulah Tuhan yang satu-satunya mengampunkan dosa seorang hamba. Wa ya'khudhu bidzamba. Dan akulah satu-satunya Tuhan yang menjatuhkan hukum bagi orang yang berdosa. Aku ampunkan dosa dia. Besar ni. Orang yang bermaksiat, lalu dia bertaubat, Allah ampun dosa dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, Thumma ada fa'adnaba. Lalu hamba yang dah bertaubat ni dan diampunkan dosanya, dia kembali balik buat maksiat, kembali balik berdosa. Faqala, dan dia pun berkata lagi sekali pada Allah, Ayy Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli dhambi, tolonglah, ampunkanlah dosaku. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jawab kali kedua. Kata Allah Ta'ala, abdi adnaba dhamban, hambaku buat maksiat lagi. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhamba, dan dia tahu akulah Tuhan yang mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bidzamba, dan akulah Tuhan yang menjatuhkan hukum bagi orang yang berdosa. Aku ampunkan dosanya. Maksudnya apa ibu-ibu? Dua kali hamba ni bermaksiat, dua kali dia bertaubat, dua kali Allah ampunkan dosanya. Besar kan? Dua kali dia bermaksiat, dua kali Allah ampunkan dosanya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, Thumma ada fa'adnaba. Tak cukup tu, dia buat lagi maksiat 3 kali. Hadis ni cerita tentang apa ibu-ibu? Dia cerita tentang kita yang tak pernah berhenti buat maksiat, buat taubat, kemudian buat balik taubat, ulang banyak kali kehidupan ni. Kejap buat, kemudian bertaubat, buat lagi maksiat, bertaubat. Hadis ni bercerita tentang kita, hamba ni yang sentiasa lupa dan sentiasa melakukan maksiat. Lalu bila hamba ni kali ketiga bermaksiat dan kali ketiga dia bertaubat pada Allah, dia kata apa? Ay Rabbi ghfirli dhambi, ya Allah tolonglah ampunkan dosaku lagi. Allah Ta'ala akan sebut benda yang sama. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamb. Aku Tuhan yang Maha Pengampun dan akulah Tuhan yang menjatuhkan hukum pada orang yang berdosa. Aku ampun dosa hamba ni. Aku tetap ampunkan. Sampai dalam hadis ni Nabi tambah. Kata Nabi, Allah berfirman, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, Allah sampai sebut bila hamba ni berkali-kali bermaksiat dan bertaubat, Allah kata apa? Dahlah, kamu buatlah apa yang kamu nak. Kamu bertaubat, aku tetap ampuni dosa kamu. Maksudnya, setiap kali kita melakukan maksiat, walaupun berulang-ulang, Allah tak pernah jemu untuk terima taubat kita. Dan dia tak pernah jemu untuk memaafkan kita. Punyalah kaya sifat Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk. Hari ni kita minta satu benda pada seorang, dia bagilah. Kali kedua kita minta, orang dah mula pandang dah. Kali ketiga kita minta, orang dah benci dah. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Hari ni bermaksiat, Allah ampunkan. Kali kedua maksiat, Allah ampunkan. Kali ketiga maksiat dan seterusnya, sampai Allah kata, dahlah, kamu buatlah apa yang kamu nak. Setiap kali kamu bertaubat, aku tetap ampuni dosa kamu. Punya kaya Allah Ta'ala. Sebab itu saya sebut lagi sekali, agama ni dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang sentiasa berikan kita peluang dan sentiasa berikan kita harapan. Apa yang berlaku pada zaman silam, udahlah, tinggalkanlah. Itu yang lepaslah. Sekarang kita bergerak memandang ke hadapan. Manfaatkan masa yang berbaki usia kita ni untuk melakukan amal soleh, untuk mengampuni kesalahan-kesalahan yang lepas. Kita tak boleh kenang-kenang dan meratapi kesalahan yang lepas. Yang kita boleh lakukan adalah manfaatkan masa yang mendatang, melakukan amal yang menghapuskan dosa-dosa yang silam. Yang itulah Allah Ta'ala berikan harapan kepada hamba-Nya. Okey? Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Betapa besarnya sifat pengampunan Allah Ta'ala ni, sehingga kan ada satu firman Allah Ta'ala. Kalau ibu-ibu tengok, cuba cek dalam Quran, tengok surah Al-Furqan. Ibu-ibu ada smartphone kan? Ayah-ayah ada smartphone. Tengok surah Al-Furqan, surah 25, tengok ayat yang ke-70. Surah Al-Furqan, surah 25, ayat yang ke-7. Okey, tengok ayat 70 surah Al-Furqan, surah 25. Punyalah Allah Ta'ala nak bagi motivasi kepada kita agar sentiasa bertaubat kepada Dia, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Sesungguhnya kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang beriman, dan orang yang beramal saleh. Ini 3 syarat lah. Dia bertaubat, dialah yang beriman, dan dia beramal saleh. Dia tak cukup hanya bertaubat dan beriman tapi tak beramal. Ini selalu berlaku kan? Dia hanya, saya ni nak bertaubat lah, dia beriman dan dia bertaubat, tapi beramal? Tak beramal. Tak boleh. Dia 3 syarat ni. Dia bertaubat, dia beriman, dan dia beramal saleh. Ada orang juga dia melakukan amal kebaikan, banyak sedekah, banyak buat kebaikan, tapi tak beriman pun tak boleh. Dia mesti beriman, beramal, dan dia bertaubat. Kata Allah Ta'ala, orang ni faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Perhatikan, Allah kata apa? Orang ni Allah akan yubaddil. Yubaddil ni Allah akan gantikan sayyiatihim, semua kejahatan yang dia pernah buat, dengan hasanat, dengan kebaikan. Tak pernah lagi ada bank dekat dunia ni, siapa yang serah diri, ataupun LHDN kan, siapa yang serah diri, dia tak bayar hutang dia yang lepas-lepas, dia serah diri, saya bukan sekadar langsaikan hutang dia, bahkan saya gantikan dengan cash pula. Tak pernah. Saman polis ke, saman trafik ke kan, dia tak pernah, hutang-hutang ni tak pernah buat. Tiba-tiba dia tak pernah bayar, kata orang ni, kamu datang serah diri, hutang lansai, saya bagi cash. Percayalah, kalau ada orang offer macam ni, berebut orang serah diri. Sekarang tawaran ni daripada Allah. Kita datang serah diri, mengaku kesalahan kita, bukan sekadar diampunkan, bahkan Allah gantikan lagi dengan kebaikan. Kalau dosanya kecil, Allah berikan pahala. Kalau dosanya besar, Allah gantikan dengan pahala yang besar. Punya kaya Allah Ta'ala ni nak sangat memaafkan hambanya. Sudahlah dia dimaafkan, diberikan kecintaan dia pula kepada hamba-hamba yang melakukan dosa. Ini antaralah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok lagi hadis yang lain pula. Okey, ini adalah hadis yang sentiasa memberikan harapan, yang memberikan peluang kepada kita untuk bertaubat. Jangan sekali-kali putus asa. Bila kita melakukan maksiat, seringkali manusia ni kata apa? Saya ni tak layaklah untuk dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pun dah benci dah tengok muka saya. Saya tengok satu dialog filem ni, dia kata apa? Tuhan pun dah benci muka kamu, buat je lah dosa ni. Dialog dia macam tu. Ucapan tu adalah satu kesilapan. Tuhan tak pernah ada sifat macam tu. Sebab itu kalau ibu-ibu baca dalam surah Al-Buruj, cuba ibu-ibu buka surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, tengok pada ayat yang ke surah 85, ayat yang ke-10. Okey, saya dah pernah cerita dah ayat ni, tapi secara umum. Okey, kita tengok sikit. Pada surah Al-Buruj ni, Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW pada fasa zaman Mekah, yang mana Nabi dan para sahabat ni diseksa dengan siksaan yang dahsyat oleh orang-orang Mekah. Jadi surah Al-Buruj ni diturunkan kepada Nabi adalah sebagai motivasi kepada Nabi dan para sahabat supaya kuat untuk tempuh ujian tu. Dalam masa yang sama, sebagai ancaman kepada orang yang memusuhi baginda Nabi SAW. Satu ayat ada dua mesej. Bagi orang beriman, dia sebagai penguat semangat.
Bagi orang yang tak beriman, dia sebagai ancaman yang paling berat daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala datangkan satu contoh kepada Nabi dan para sahabat. Allah kata apa? Seolah-olahnya Allah nak sampaikan, kamu ni, ujian ni bukan kamu bersendirian. Zaman generasi sebelum kamu, ada juga yang telah mengalaminya. Siapa? Allah datangkan cerita Ashabul Ukhdud. Ada beza Ashabul Kahfi golongan baik. Ashabul Ukhdud golongan fajir, orang yang melakukan kekejian. Dia bercerita tentang ada satu zaman pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Satu zaman Nabi Isa. Tak salah saya zaman Nabi Isa diriwayatkan oleh Syuaib, sahabat Nabi. Cerita tentang ada seorang pemerintah, dia telah membunuh 70,000 orang mukmin yang tak bersalah. Dia cerita tentang tu. Jadi raja dan menteri-menteri dia ni digelar oleh Allah sebagai Ashabul Ukhdud. Dia adalah kumpulan penggali parit. Dia gali parit besar-besar, lalu dicampakkan api, dan dia minta seorang demi seorang yang beriman ni lompat dalam api tu hidup-hidup. Dia tak campak Dia duduk sambil dia menyaksikan macam orang tengok bola. Dia minta 70,000 orang ni seorang-seorang lompat dalam api tu. Ini hadis sahih diceritakan oleh Nabi SAW. Ceritanya panjang lah, tentang ada seorang budak ghulam yang belajar ilmu sihir ni. Minta maaf, Nabi Isa atau zaman Nabi Musa, saya tak ingat lah. Okey, baik. Saya tak detailkan. Cuma nak ceritanya apa? Allah Ta'ala cerita tentang Ashabul Ukhdud ni. Dia bunuh kaum dia ataupun rakyat dia tanpa berperi kemanusiaan. Dia menyaksikan dengan penuh nikmat. Rakyatnya dibunuh hidup-hidup 70,000 orang. Bukan 7 orang, bukan 70 orang, bukan 700, bukan 7,000. 70,000. Nabi sebut dalam hadis 70,000 dia dibunuh. Lalu kata Allah Ta'ala, tengok pada ayat 10 tu. Kalau ibu-ibu dah tengok cerita tu, daripada ayat 1 sampai 9 Allah Ta'ala ada ceritakan. Dan dia kena compare dengan hadis Nabi. Baru ibu-ibu dapat gambaran penuh lah cerita ni. Cuma pada ayat 10 tu Allah kata apa? Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang telah mencampakkan orang-orang mukmin lelaki dan juga orang mukminat perempuan yang beriman, thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq, kata Allah. Kata Allah Ta'ala, Ashabul Ukhdud yang telah mencampakkan lelaki beriman dan perempuan beriman ni hidup-hidup dalam api sampai mereka mati. Kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah. Allah masukkan dia dalam neraka Jahannam dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Hasan Al-Basri kata apa? Ayat ini adalah ayat kasih sayang. Kita baca pun mana ayat kasih sayang? Orang ni buat dosa, bunuh 70,000 orang mukmin, Allah Ta'ala azab mereka dengan azab api neraka. Tapi kata Hasan Al-Basri, ini ayat kasih sayang. Kenapa? Sebab Allah meletakkan perkataan thumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Artinya Allah telah letakkan syarat. Maksudnya apa? Kalau sekalipun dia telah bunuh 70,000 orang mukmin, dan kalau dia bertaubat, pasti Allah ampuni. 70,000 orang dia bunuh. Kalau dia bertaubat, pasti Allah ampuni. Sekarang ni Allah kata apa? Thumma lam yatubu. Salah dia tak bertaubat. Bayangkan kalau 70,000 orang yang dia telah bunuh pun Allah Ta'ala ampuni dosanya kalau dia bertaubat, apatah lagi kita yang tak buat dosa macam tu. Seorang manusia pun tak pernah kita bunuh. Nescayalah Allah tu Tuhan yang Maha Pengampun. Okay? Sebab itu jangan putus asa dan jangan hilang harapan daripada Allah Ta'ala. Ini perintah Allah Ta'ala ni. Kamu bertaubat, nescaya kamu akan sedar Allah ni Tuhan yang sangat-sangat pemaaf. Okay? Dan kalau ibu-ibu tengok ayat lepas tu, pada ayat 14 Allah Ta'ala cerita tentang diri dia. Allah kata apa? Wahuwal ghafurul wadud. Kata Allah, akulah Tuhan yang Maha Pengampun. Kata Al-Ghafur ni iaitu dia datang daripada perkataan ghafara. Allah ampun dosa kita dan Allah tutup aib kita selamanya. Kalau manusia, kita buat salah, ya dia maafkan. Tapi dia ungkit tak? Boleh jadi dia ungkit. Alah, si Mila tu, kalau dulu macam tu lah. Walaupun dia maafkan, tapi dia akan cerita balik. Tapi Allah Ta'ala dia kata, aku ni ghafur.
Aku ampunkan dan selamanya aku tutup keaiban kamu tu sampai bila-bila. Itu kata ghafur. Dan ghafur juga dia bererti pengampunan itu adalah berulang-ulang tanpa jemu. Ni dari sudut ilmu bahasa Arab lah. Sebab itu kalau kita tengok nama Allah ni dia sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Itu adalah bererti Allah ni dia punya kasih dia berulang-ulang. Dia beri berulang-ulang. Tuhan yang Al-Wahhab. Dia beri tanpa diminta. Dia bersifat, kalau dalam bahasa Melayu ni, dia melampau. Dia buat satu benda tu melampau. Kasih melampau. Pengampunan melampau. Tapi kita tak terjemah macam tu lah. Kita kata dia punya pengampunan tu berulang-ulang. Mintalah apa sahaja pengampunan, kecil besar berulang-ulang, Allah tetap akan ampuni tanpa jemu. Syaratnya jangan melepasi dua perkara. Iaitu jangan sampai nyawa tu dikerongkong. Falaula idza balagatil hulqum. Jangan sampai nyawa dekat kerongkong. Ataupun jangan matahari terbit daripada barat. Itu saja. Jangan lepasi dua waktu ni. Selain daripada tu, Allah sentiasa memberi pengampunan walaupun berulang-ulang kali. Okey? Allah kata apa? Aku ni Ghafur. Tuhan yang tutup aib kamu dan ampuni dosa kamu berulang-ulang. Lagi dahsyat Allah kata apa? Aku juga Al-Wadud. Al-Wadud ni ibu, dia datang daripada perkataan wud. Wud. Allah Ta'ala Tuhan Al-Wadud. Dan sifatnya adalah Al-Mawaddah. Sebab itu dalam rumah tangga, adanya sakinah, adanya rahmah, adanya mawaddah. Apa maksud mawaddah? Iaitu kasih yang tidak bersyarat. Seorang ayah dan seorang ibu, kasih pada anak tak bersyarat. Anak buatlah apa sahaja pun, sakiti hati ibu bapa sekalipun, buatlah apa sahaja, ibu bapa tetap kasih kepada dia sampai mati. Itu namanya mawaddah. Dan Allah memiliki kemuncak sifat itu dengan nama Al-Wadud. Maksudnya apa? Kamu buat dosa banyak mana pun dan kamu akan rasa, saya tak layaklah dapat pengampunan Tuhan. Saya rasa Tuhan benci saya lah. Saya rasa Tuhan ni dia takkan, dia haramkan saya masuk neraka, masuk syurga lah. Ketahuilah itu adalah satu kesilapan kita pada Tuhan. Tuhan kata dia Tuhan yang tetap ampuni kita dan tetap kasih pada kita tidak bersyarat. Dia sama macam sifat seorang ibu, seorang ayah, tapi sifat tu dia lebih lagi. Okay? Macam mana anak kita sakiti kita, sayang ke anak kita? Kamu sakit hati-hati mak, dah jangan duduk rumah mak, jangan naik kereta mak, duduk luar. Tak adanya kita buat macam tu. Walaupun anak tu buat kesalahan sekalipun, Allah Ta'ala lebih daripada tu. Itu namanya Al-Wadud. Saya pernah program dengan kumpulan Pondan. Saya minta maaf sebutlah saya buat program Pondan dekat Terengganu. Dan setiap tahun dia ada program. Okay, saya pernah join beberapa kali. Grup-grup Pondan ni dia kata apa? Kami ni satu masa memang nak bertaubat. Satu masa kami nak bertaubat. Sebab apa? Diorang ni sampai usia masuk hujung 30-an, nak masuk 40 ni, dia akan tengok kawan-kawan dia ramai mati. Dia cocok tu lah, cocok ni kan, dia ada side effect dia, mesti ada. Okay. Jadi bila dia tengok macam tu, memang akan terdetik rasa nak bertaubat. Cuma dia kata antara yang menjadi halangan pada mereka ni, kalau tak ada kelas-kelas ataupun bimbingan macam ni, iaitu dia akan lost sebab masyarakat tolak dia. Masyarakat tak beri peluang kan, masyarakat akan hentam. Ini memang, kumpulan ni memanglah orang macam ni takkan bau syurga lah, selalu disebut macam tu. Jadi dia putus asa. Melainkan kalau dia pergi kelas, ada bimbingan-bimbingan ni, dia akan ni. Rata-rata kalangan mereka ni, dia rasa apa? Diri dia sendiri dia rasa jijik. Memang dia akan rasa macam tu. Kalau macam ni lah perangai saya dan saya dah buat macam-macam dosa, Tuhan tak akan pandang saya. Itu lumrah sifat manusia. Bila dia buat maksiat, dia akan rasa dia takkan, Tuhan tak sayang dia, Tuhan tak akan masukkan dia dalam syurga, Tuhan tak akan terima dia. Allah nafikan. Allah nafikan. Ibu-ibu bagi tahulah pada sesiapa pun, Allah nafikan. Sebab dia kata apa? Dia adalah Ghafur dan dia Wadud. Ayat ni Allah turun setelah Allah cerita tentang Ashabul Ukhdud. Orang yang buat dosa yang paling tak munasabah. 70,000 orang dia bunuh hidup-hidup. Allah tetap kata dia Tuhan yang Maha Pengampun dan dia Tuhan yang sangat kasih pada hamba-Nya, tidak bersyarat. Allah nafikan apa yang kita
rasa. Jangan putus asa dengan putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke ibu-ibu? Okey. Baik, itu yang Allah Taala nak sampaikan. Alright. Kita tengok. Hadis yang kita bincang tadi itu adalah hadis-hadis berkaitan tentang sifat Allah yang sangat luas. Tuhan yang menerima taubat dan Tuhan yang Maha Pemaaf. Hadis yang kita bincang selepas ini adalah hadis yang Allah tak suka kalau ada hamba dia ambil kerja dia. Okey, Allah tak suka hamba dia ambil kerja dia. Sebab Allah kata, aku ni Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Buatlah apa-apa kesalahan pun, aku tetap akan ampunkan. Bahkan aku ganti semua kesalahan tu dengan kebaikan, dengan pahala. Tiba-tiba kita pula ambil kerja Tuhan, kamu ni tak masuk dalam syurga lah. Kamu ni perangai ni, ni ahli neraka lah. Jangan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni. Tengok hadis yang kita nak sebut ni adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Ada seorang lelaki Nabi SAW kata, ada seorang lelaki ni dia telah sebut satu perkataan celupa. Dia lebih daripada kemampuan dia. Dia sebut satu perkara. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Dia kata, Allah tak akan ampunlah dosa orang ni. Kita tak tahu, Nabi tak sebut apa dosa yang dia buat. Mungkin dia marah sangat sampai dia kata apa? Allah tak akan ampunlah dosa orang ni. Lalu kata Nabi SAW, wa inna Allah ta'ala qal, sebab si fulan tu kata Allah tak akan ampunkan dosa seorang ni, maka Allah Ta'ala jawab. Allah kata apa? Man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bersumpah dengan nama aku, mengatakan aku tak akan ampunkan dosa si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan. Ketahuilah, orang si fulan tu aku ampunkan dosa dia. Wa ahbabtu amalaka. Orang yang bersumpah tu aku hapus semua amalan dia. Tengok hati-hati. Bayangkan, mungkin kita tak rasa benda ni dekat dengan kita, tetapi ibu-ibu kita kena ingat, kita ada ahli keluarga kita. Adik-beradik kita, kadang-kadang kita bertelagah antara adik-beradik. Kadang-kadang anak-anak kita punya sakit hati ni sampai kita kata apa? Sudahlah, saya dah tak maafkan dia, biarlah macam mana pun. Kadang-kadang kita tergamak kata macam tu. Benda ni memang satu mujahadah. Betul kan? Sakit hati ni memang mujahadah. Kita tak boleh nak kontrol. Jangan kata ibu-ibu, saya sendiri pun. Jangan kata nak bergaduh dengan kawan-kawan. Atas jalan raya pun makin hamun kan? Kan? Atas jalan raya pun kita makin hamun. Kawan tu menyimpang sikit je, habis kita makin hamun orang ni. Contohlah. Contohlah. Ke saya seorang je faham. Macam saya seorang je buat. Okey, contohlah. Bila si fulan ni marah dan dia kata Allah tak akan ampunkan dosa kamu ni sebab kamu buat maksiat ke apa ke, Allah kata apa? Orang yang kamu tuduh tu aku ampun dosa dia. Kamu yang menuduh tu aku hapus semua amal kamu. Orang ni masuk syurga dan kamu masuk neraka. Jadi kita kawal rasa marah kita. Sebab itu saya kata tadi, jangan ambil kerja Tuhan. Sebab Allah Ta'ala ni telah menetapkan dirinya adalah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat. Tiba-tiba kita ambil kerja Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok hari ni orang tak dekat dengan agama ni bukan sebab agama, tapi sebab kita yang beragama ni. Kan, orang jauh daripada agama ni sebab kita. Sebab kita ambil kerja Tuhan. Kita ambil kerja Tuhan. Yang menjatuhkan hukum ibu-ibu adalah pihak berkuasa. Ingat sampai lebih dia. Yang jatuhkan hukum ni pihak yang berautoriti. Kerja kita ni adalah menyampaikan dakwah sahaja. Jangan kita ambil hukum. Walaupun benda tu tahu salah, keluar fatwa, kita menyampaikan sahaja. Sebab dakwah is connecting, not correcting. Kita menghubungkan. Kita jadi jambatan kepada mereka untuk ke syurga Allah. Bukan kita yang kata ya ataupun tidak. Itu adalah kerja pihak berkuasa. Okey? Begitulah juga dengan anak-anak kita dan juga ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Macam mana pun kesilapan dan kesalahan dia, kita kawal kita punya mulut kita. Sebab apa? Boleh jadi dia akan membawa bencana kepada kita di hari akhirat. Okey? Sebab Allah datangkan ujian-ujian ni melalui orang yang dekat dengan kita. Kan? Orang yang hampir dengan kita ni. Kita tak ada masalah dalam bab solat. Kita memang Allah Ta'ala beri rezeki dapat dirikan solat. Kita tak ada masalah untuk berpuasa.
Allah bagikan kita rezeki, kekuatan untuk berpuasa, dapat buat haji, dapat buat umrah. Tapi Allah datangkan kita satu ujian melalui kenalan-kenalan kita. Ada orang ujian dia susah nak solat. Kita pernah jumpa kan, ada orang sampai ke tua tak solat-solat, itu ujian dia. Ujian kita pula, bahagian kita Allah uji boleh jadi dengan kenalan-kenalan kita yang saya ni sakit hati betul contohlah. Kan kita kenal orang-orang kenalan kita yang macam tu. Anggaplah itu sebagai ujian daripada Allah Taala. Kalau kita sabar, dia jadi pahala. Tapi kalau kita tak sabar, boleh jadi dia menjadi malapetaka kepada kita di hari akhirat. Okey. Lalu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah. Ibn Daibah ni pengarang kitab ni dia detailkan lagi. Siapa contoh yang dibawakan dalam kitab ni? Dalam hadis Nabi ni, siapa contoh orang yang bertelagah ni sampai Allah ampunkan dosa yang dituduh dan Allah Ta'ala hancurkan semua amal soleh orang yang beribadah ni, iaitu Ibn Daibah. Dia bawa satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Hadis ni sahih. Dia cerita. Nabi cerita apa? Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah. Nabi cerita. Kata Nabi, kana rajulan fi bani Israel mutawakhiyan, kata Nabi. Dahulu ada dua orang bersaudara daripada kalangan Bani Israel. Ada dua orang bersaudara daripada kalangan Bani Israel. Cerita mudah je. Lalu kata Nabi, fakana ahaduhuma yudhnib. Salah seorang daripada saudara ni ahli maksiat. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Seorang lagi pula adalah orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Ini Nabi cerita detail. Ada satu zaman Bani Israel, ada dua orang bersaudara, seorang ahli ibadah, seorang ahli maksiat. Apa dia kata Nabi? Fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dhanb fayaqulu aqsir. Kata Nabi SAW, setiap kali ahli ibadah ni dia tengok kawan dia, saudaranya yang ahli maksiat tu buat maksiat, dia akan cakap aqsir. Dia kata, dah lah, tinggallah maksiat ni, taubatlah. Dalam hadis ni Nabi menggunakan perkataan fayaqulu. Yaqulu ni adalah fi'lul mudhari', kata kerja present tense. Maksudnya apa? Setiap kali dia tengok orang ni buat maksiat, setiap kali itulah dia akan nasihat tanpa jemu. Tanpa jemu. Setiap kali dia buat maksiat, setiap kali itulah dia bercakap. Tapi dia sebab apa? Aksir, satu kalimah aja. Dalam bahasa kita macam panjang sikit. Bahasa Arab, aksir ni maksudnya udahlah, tinggallah maksiat tu. Beribadahlah pada Tuhan tu. Macam itulah kata dia. Maksudnya dia tidak beletih. Nasihatnya ringkas tapi tepat. Dan dia tak pernah jemu untuk nasihatkan kawan dia sebab sayang pada kawan dia. Aksir. Lalu kata Nabi SAW, fawajadahu yawman ala dhanb. Sampailah satu hari kawan ni, saudara ni buat maksiat lagi sekali. Faqala lahu, dan kawan yang ahli ibadah ni nasihat benda yang sama, aksir, tanpa jemu. Dia kata tak apalah, berhentilah maksiat, taubatlah pada Allah. Faqala, tiba-tiba ahli maksiat ni dia pun, orang Melayu, orang budak-budak muda kata apa, dia melantun dia balas balik. Mungkin dia dah jemu sangat, berdanah telinga dia duduk dengar kawan ni kata, dah lah maksiat, taubatlah. Satu hari tu dia menjawab. Dia kata apa? Khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba. Perkataan ni kita dengar banyak bunyi Arab lah. Tapi dalam bahasa Melayu ni, ayat ni sangat provokasi. Dia kata apa? Khallini wa rabbi. Kalau bahasa sopannya, tinggalkanlah aku dengan Tuhan aku. Kalau bahasa kita, dia kata apa? Kubur kau, kubur aku. Ibu-ibu yang, ayah-ayah yang kaki nasihat ni, kalau orang cakap macam tu dengan kita, apa kita rasa? dia ni. Saya cakap elok-elok, nasihat baik-baik dengan rasa sayang pada awak jawab macam tu pula. Kalau terjemah bahasa Melayu sedaplah, khallini wa rabbi, tinggalkanlah aku dengan Tuhan aku. Tapi sebenarnya ayat dia, kubur kau, kubur aku. Lalu dia kata apa? Abu'itha alayya raqiba. Tuhan ni hantar kau ni jadi perkataan raqib ni macam mengendap aku ke? Dok tengok aku je ke? Dalam bahasa kita ni, kau ni jaga tepi kain orang ke? Sibuklah kau ni. Macam itulah. Perkataan tu sangat menyakitkan hati. Sangat menyakitkan hati kita. Orang duk kata kita macam tu kan. Kau ni menyibuk, tak ada benda lain ke? Dah lah, buat kerja kau sendirilah. Ucapan ni menyebabkan ahli ibadah ni kata apa? Wallahi, demi Allah,
la yaghfirullahu laka la yudkhilukallahu al-jannah. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia kata apa? Engkau ni Allah tak akan ampunkan. Engkau ni Allah tak akan masuk dalam syurga. Kita faham hadis ni dengan konteks dia, kita faham betapa sakitnya hati orang yang ahli ibadah ni. Dia nasihat berkurun-kurun lamanya, tiba-tiba dibalas macam tu. Punya sakit hati, dan dia sebutlah perkataan yang menzahirkan rasa marah dia. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Bila berlaku je perkara ni, kata Nabi, faqabada arwahahuma. Nabi ringkaskan. Nabi kata apa? Sampailah dua-dua ni mati. Takdirnya dua-dua ni kembali kepada Allah. Fajtama'a inda rabbil alamin. Dan mereka ni dihimpunkan di hadapan Allah. Faqala li hadzal mujtahid. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ahli ibadah tu. Allah kata apa? Akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadi qadiran. Allah tanya dua perkara. Adakah engkau lebih tahu daripada aku? Dan adakah engkau ni lebih berkuasa daripada aku? Maksudnya apa? Kau tahu dia ni ahli neraka ni, kau tahu ke daripada aku? Dan kau berkuasa, engkau ke yang menetapkan seorang tu masuk neraka atau syurga? Allah Ta'ala tanya dua perkara ni. Sudah tentu kalau kita ingat hadis ni, sampai bila-bila kita rasa kita tak mampu nak jawab. Sebab itu jangan jatuh hukum pada orang lain. Marah mana pun, kita benci mana pun, jangan ambil kerja Allah. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata macam tu, lalu kata Nabi SAW, وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ, Allah Ta'ala pula berfirman pada orang yang buat maksiat tadi tu. Allah kata apa? Idhab fadkhulil jannah birahmati. Dah, kamu ni pergilah dan masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmahku. Okey. Lagi sekali Allah kata apa pada orang yang ibadah tu? Idhabu bihi ilan nar. Kamu pula pergi masuk dalam neraka aku. Kata Abu Hurairah yang perawi hadis ni, dia kata apa? Wallazi nafsi biyadi. Demi nyawaku di tangan Allah. La takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Hadis ni bercerita tentang daripada satu ucapan telah menghancurkan kehidupan manusia tu, dunia dan juga akhirat. Dunia dan juga akhirat. Ini ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk gambarkan kepada kita jangan ambil kerja Allah Taala. Ada dua benda yang saya boleh sebutkan pada ibu-ibu. Pertama, orang yang ahli ibadah ni, dia mesti juga orang yang berilmu. Kenapa? Kita mula rasa pelik juga hadis ni. Kita kata, oh macam tu best juga. Jadi ahli maksiat, kita provoke orang ahli ibadah. Kan? Kita fikir mudah macam tu kan? Saya ni ahli maksiat, buat maksiat, saya provoke orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah marah, saya masuk syurga, dia masuk neraka. Oh, tak macam tu. Sebenarnya hadis ni mengajar pada kita, kalau kita ahli ibadah, kita juga mesti ahli ilmu. Salah satunya hadis ni lah. Kita kena ingat sampai bila-bila, jangan hancur musnahkan amal soleh yang telah kita bina hanya sebab dengan satu ucapan kita. Ini penting kita belajar. Kita dah beramal macam-macam, kita puasa ini, kita puasa itu, buat haji, buat umrah, sedekah itu, sedekah ini, last sekali ke neraka Allah asbab kerana tak ada ilmu. Kita pernah sebut satu perkara yang telah merosakkan seluruh amal kita, iaitu mengambil kerja Allah Ta'ala. Okay? Jadinya sebagai ahli ibadah, kita juga mesti ahli ilmu. Jangan sampai kita terlanjur kata, kamu berangai macam ni, memang Allah tak ampunkanlah. Jangan sampai. Okay? Jangan sampai kita sebut perkataan yang tak selayaknya dengan kemampuan kita. Itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, baik, yang kedua, hadis ni mengingatkan kepada kita, ni musim-musim orang nak pilihan raya ni, jangan buat kerja ini. Saya ingatkan ibu-ibu, saya minta maaf lah kalau kena gam-gam lah. Tak apalah. Yang penting nasihat saya sampai kepada semua. Saya nasihatkan diri saya dan kita semua ambil pengajaran. Bila orang bercakap atas tiket politik, dia dah tak peduli dah. Dia dah tak kenal halal haram dah. Jadi kadang-kadang sebutannya itu adalah lebih memenangkan kepada politiknya, bukan untuk menegakkan agama Tuhan. Okay? Saya tak tuduh siapa-siapa dan saya tak kata siapa-siapa. Tapi ini adalah ingatan bersama. Okay? Jangan kita ambil lajak.
lebih daripada sepatutnya. Okey, sebab ini adalah hadis yang sahih. Kita tengok hadis ni, dan hadis ni adalah untuk melembutkan jiwa kita. Ada sifat pemaaf seperti mana sifat Allah Taala. Okey, sebab itu para ulama kita menyebutkan antara salah satu cara Allah Taala kasih kepada seorang hamba, iaitu Allah meminjamkan sifatnya kepada hamba-Nya. Contohlah bila orang kata, siapa tu Kak Salwa? Siapa Kak Salwa ni? Oh, dia ni orang soleh ni, soleha ni. Dia ni pemurah. Pemurah tu sifat Allah. Tapi bila seseorang tu terkenal di mata manusia dengan sifat Allah, itu tanda Allah kasih pada seseorang. Jadi, kitalah yang kena usaha pada diri kita. Meletakkan, meminjamkan sifat Allah tu pada kita. Biar kita terkenal di mata manusia dengan sifat Allah Ta'ala. Sebab itu salah satu bukti Allah kasih kepada hamba-Nya. Jadi, dia ni siapa? Dia ni orang yang dermawan. Itu sifat Allah, Al-Wahhab. Dia ni siapa? Orang yang penyayang. Dia ni siapa? Orang yang sentiasa tolong orang. Ini semua sifat-sifat Allah kita kena. Sebab itu Nabi SAW, Allah iktiraf. Nabi ni ada sifat Allah, iaitu sifat Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Kita baca dalam surah At-Taubah di penghujung surah tu kan. Ayat, selalu kita baca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum tu kan. Pada ayat tu Allah Ta'ala sifatkan Nabi ni memang bersifat dengan sifat Ra'uf, orang yang sangat pemaaf. Dia ada peluang untuk balas hukuman tu, tapi Nabi ni Allah kata dia Ra'uf. Dia tak ambil peluang tu, bahkan dia ambil sikap untuk memaafkan. Itu sifat Allah Ta'ala yang dipinjam pada Nabi. Sebab itu tanda Allah kasih pada baginda Nabi. Dan Nabi ni Allah iktiraf dia ada sifat rahim kepada umat dia. Jadi ini salah satu daripada mujahadah kita lah. Usaha kita untuk capai ke makam-makam tersebut. Okay? Ini antaralah perkara yang dianjurkan kepada kita. Okay, baik. Hadis yang akhir sekali. Okay, hadis yang akhir sekali. Hadis daripada Anas bin Malik. Hadis daripada Anas bin Malik. Hadis ni diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmizi. Okey, hadis ni disebutkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ni dia lemah. Lemah, tapi kita boleh jadikan dia sebagai satu motivasi lah. Di dalam ilmu hadis, hadis ni disebut sebagai hadis yang memberikan motivasi kepada kita, maka ulama hadis dia longgar. Kalau bab hukum, ya, kita mesti ambil yang sahih. Tapi dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang untuk tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, untuk jadikan sebagai motivasi, ulama hadis longgar. Walaupun hadis yang bersifat dhaif, yang berstatus dhaif pun diterima dan diguna pakai. Okey, jadi hadis ni apa? Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Allah berfirman. Apa firman Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai manusia, anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala memanggil umatnya, iaitu wahai manusia, sesungguhnya selagi mana kamu terus meminta kepadaku dan memohon pengampunan kepadaku, aku tetap ampunkan dosa kamu wala ubali. Kata ubali itu maksudnya aku tak peduli apa yang telah kamu buat. Aku tak peduli dah. Kamu dosa besar ke, dosa kecil ke, banyak ke, sedikit, aku tak peduli. Selagi mana kamu minta, aku tetap ampuni. Ini sifat Allah Ta'ala. Okay? Jadi nampak tak? Disusun oleh Ibn Daibak ni satu hadis ke satu hadis ni, dia macam satu penceritaan. Okay? Tadi hadis tu berkaitan dengan sifat Allah yang sentiasa beri peluang kepada kita. Bukan peluang kedua dah. Peluang ketiga, peluang keempat, peluang sampai bila-bila untuk dapat pengampunan Allah. Kemudian dalam masa yang sama, ada peluang-peluang ini, ada juga ancaman. Macam kita seorang ibu bapa, selain kita beri galakan pada anak-anak, ada masa perlu kita berikan sedikit teguran dan ancaman supaya dia beringat ada batas dia. Ayah ni baik-baik, sporting-sporting, ada had dia. Macam itulah Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala ni maha luas sifat dia, tapi ada batas dia. Jangan ambil kerja Tuhan. Itu. Lalu Ibn Daibak ni dia rumuskan. Iaitu dia nak tunjukkan Allah Ta'ala ni punya luas sifat kasih dia. Sampai Allah kata apa? Da'autani wa rajautani. Selagi mana kamu terus menerus minta padaku, mohon pengampunan kepadaku,
faqad ghafartu laka. Aku tetap ampun dosakan kamu. Aku tetap ampuni dosa kamu. Wala ubali. Perkataan ni cukup lagi kita lega. Sebab apa? Allah kata, aku tak peduli pun apa yang telah kamu buat. Aku tak pernah peduli pun. Cuba bayangkan ibu-ibu, kalau kita ni banduan, contohlah, pesalah. Kita mengharapkan ada orang ni, penguasa ni berikan kemaafan kepada kita. Satu hari dia keluarkan satu ungkapan. Dia kata apa? Kamu minta lah saya ampunkan dosa kamu dan saya tak pernah peduli pun. Kita akan rasa satu kelegaan. Rasa lapang sungguh. Sebab apa? Hutang saya dengan dia selesai dah. Sebab ucapan dia. Patutnya macam itulah perasaan kita bila Allah Ta'ala sebut dalam ungkapan ni. Allah kata, aku tak pernah peduli pun apa yang kamu buat. Sebab lihatlah Allah sebagai Tuhan yang maha pemaaf dan Tuhan yang maha besar. Saya selalu datangkan satu perumpamaan macam ni. Kalau kita berdoa, doa sama ada perkara yang kecil maupun perkara yang sangat besar, kita jangan sekali-kali rasa mustahil lah Allah takkan makbulkan. Tidak. Jangan memandang pada apa yang kita minta tu besar, tapi memandanglah Allah tu Tuhan yang maha besar. Tak ada benda yang mustahil bagi Allah untuk ditunaikan. Tak ada yang mustahil. Sebab dia Tuhan yang maha besar. Macam begitulah Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengampun. Jangan lihat tentang dosa kita kecil maupun besar, tapi lihatlah Allah itu sebagai Tuhan yang maha pemaaf. Kalau kita betul-betul pegang Allah ni Tuhan yang maha pemaaf, kita takkan cakap apa-apa dah. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan, Allah tetap akan ampuni. Bila kita sentiasa bertaubat kepada Allah, hati ni akan jadi sentiasa lapang, sentiasa positif, sentiasa akan rasa tenteram. Kerana apa? Sebab kita berdamping dengan Tuhan yang menciptakan kita. Saya bagi satu gambaran macam ni, ibu. Kita ni pergilah mana-mana tempat pun, duduklah, berhijrah ke mana-mana negara sekalipun, last kali kita akan kembali kepada induk kita, pulang ke pangkuan keluarga, ataupun kita akan pulang ke kampung halaman kita. Itulah tempat yang paling tenteram, yang paling rasa tenang. Betul tidak? Pergilah mana negara yang cantik mana pun, last kali penghujung dia, saya nak balik ke kampung halaman saya. Saya nak balik ke pangkuan keluarga saya. Ini adalah fitrah manusia. Ingat, Allah Ta'ala adalah sumber kepada semua perkara. Nak dapatkan ketenangan dan ketenteraman, kembali kepada Allah. Sebab itu disebut di dalam bahasa Arab, taubat itu sebagai taubat. Taubat dia datang daripada perkataan taba, iaitu kembali. Kamu bukan sekadar kembali kepada Tuhan, bahkan kamu kembali dan dijamin ketenteraman dan ketenangan. Okey, jadi tidak ada kerugian pun bagi orang yang bertaubat. Okey, saya berhenti dekat sini dalam hadis ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada hadis yang berikutnya di masa yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Apa nama kitab Ustaz? Kitab Ibn Daibak, kitab amalan penghapus dosa. Telaga Biru. Okey. Kalau ada kitab ni lagi baiklah. Kita boleh, sebab yang sekarang ni yang saya baca ni ibu, dia belum masuk bab lagi dia baru mukadimah penulis. Jadi sempat lagi nak kejar. Ni baru mukadimah penulis. Sebab itu syok baca kitab Arab ni. Saya suka baca sebab apa? Paling tidak kita ni dalam hidup kita pernah baca kitab yang ditulis oleh ulama silam. Bila kita baca kitab dia, baru kita sedar ilmu dia dengan kita jauh sangatlah. Hari ni kita baca benda-benda yang biasa-biasa kan. Tapi bila kita baca kitab ulama silam ni, baru kita akui lah memang betul-betul berilmu. Dan dia tulis tu dengan hidayah Allah lah. Kita sendiri baca, kita rasa terkesan lah dengan apa yang dia tulis. Ni baru mukadimah, dia belum masuk bab lagi. InsyaAllah. Okay. Sampai berapa kali kita berlaku setelah macam yang muda. Okay, alright. Berapa kali kita boleh tegur? Tegur dia jangan buat macam tu. Okay, baik. Dalam hal kita menegur ataupun menasihati ni, dia mestilah dengan hikmah. Okay, hikmah ni kita nak ukur macam mana? Ada kalanya hikmah ni dia perlu kita istilahkan kebijaksanaan lah. Bila sebut bijaksana ni, ada tempat perlu kita tegas,
ada tempat perlu kita berlembut. Dia tak semestinya kena berlembut saja. Tak ada tegas. Tak semestinya kena tegas, keras tapi tak berlembut. Tak, dia mengikut kepada situasi. Dan bila kita menasihati pula, tak boleh secara terus. Kadang-kadang perlu diselang-selikan kan. Tapi yang pentingnya sebenarnya, macam mana kita nak menegur seseorang, paling penting sekali kita mesti ada hubungan dengan dia dulu. Kita sendiri pun, kalau orang tak ada hubungan dengan kita, hubungan baik, kita datang-datang tegur macam tu, kita sendiri rasa tak suka. Okay? Sebab itu saya ada tulis satu buku, tapi buku remaja lah. Saya tulis apa? Menasihati jangan sampai menyakiti, menyentap jangan sampai biadab. Saya tulis buku ni, ini ada rekod ke? Tak apalah. Ustaz Adnan tu yang dia tulis tarbiyah sentap tu, dia mesej saya, Ustaz sentapkan saya ke? Ada kan guru muda ada tarbiyah sentap tu kan. Sebab saya kata menasihati jangan sampai menyakiti, menyentap jangan sampai biadab. Sebab kita kena gunakan pendekatan yang penting sekali adalah kita berhubung dulu, menghubungkan hubungan kita dengan dia. Bila kita ada hubungan personal dengan seseorang tu, baru seseorang tu mudah untuk terima. Tapi asasnya semua orang dia tahu kebaikan. Semua orang tahu kebaikan. Kita ni jangan paksa orang, tapi kita berikan peluang kepada orang lain. Okay? Ada orang dia kata apa? Pagi tengok cerita Hindustan menangis-nangis, baca Quran tak menangis pun. Contohlah, kita dengar ni sentap je kan. Kadang-kadang ada orang boleh terima, tapi kadang-kadang orang tak suka. Orang tak suka bukan kerana mesej tu salah, tapi cara penyampaian tu salah. Okay? Jadi kita gunakanlah cara yang paling elok lah, bijaksana. Bijaksana ni umum, mengikut kepada kita punya mad'u, audiens kita, kaedah-kaedah dia. Paling tidak anak-anak kita lah kan, anak-anak kita macam-macam perangai kan, macam-macam kaedah. Tukarlah dia punya method dia supaya sesuai. Okay. Dengan adik-beradik pun macam tu juga. Ada satu kisah berlaku kepada ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya saya lupa nama dia. Dia bukan Ikrimah bin Abu Jahal, dia ada seorang lagi. Siapa dah? Dia anak kepada siapa yang seksa, saya lupa nama dia. Dia yang menyeksa Bilal bin Rabah tu. Bukan, saya lupa nama dia. Sangat lupa sungguh. Bapa dia ni kaya raya, sangat kaya raya. Saya tak puas hati lah sebab saya ingat nama dia tapi lupa lah pagi ni. Okay. Dia ni seksa Bilal bin Rabah. Dia lah yang seksa Bilal bin Rabah. Terkenal lah dia ni sebagai penyeksa Bilal bin Rabah. Jadinya bila dia seksa Bilal bin Rabah, sekejap saya nak ingat balik. Dia ada Abu Sufyan, dia ada Ikrimah, dan dia ada seorang lagi. Siapa nama? Saya lupa lah. Yang dalam perang Uhud tu seorang lagi nama dia. Saya ingat lah nama dia. Tak ingat, tak boleh recall lah. Okay. Jadinya dia ni bapa dia ni besarkan anak dia ni, dia kata cash is king, dia kata. Cash is king. Itu hidup dia memang. Duit ni sentiasa. Kita kena apa-apa duit. Apa-apa duit bapa dia ni. Umayyah bin Khalaf. Bapa dia Khalaf. Okay. Okay. Nama dia Umayyah bin Khalaf. Anak dia bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni yang beriman dengan Nabi, sahabat Nabi. Umayyah bin Khalaf ni hidup dia cash is king lah. Hidup dia. Jadinya dia ni hidupnya, dia ajar anak-anak dia hidup ni mesti harta. Sebab itu Umayyah ni dia terkenal sebagai orang yang paling kedekut. Walaupun dia kedekut tapi dia pemurah. Pelik kan? Pemurah macam mana? Sebab dia ni adalah politik wang. Kalau orang pergi musafir dengan dia, semua ditanggung beres. Dia bagi allowance, dia bagi pengangkutan, dia bagi belanja makan, dia bagi itu, macam-macam dia bagi. Tapi kena undi dia lah. Itu sifat dia. Dia kedekut kan? Dia cash is king. Itu sifat dia. Safwan bin Umayyah ni anak dia terikut perangai dia. Terikut. Pendek ceritanya, dia ada cerita lucu antara tapi saya pendekkan cerita lah. Pendek ceritanya, Safwan bin Umayyah ni akhirnya bila Nabi SAW tawan kota Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, Safwan ni dia beriman. Dia beriman dengan Nabi, tapi imannya tu macam pura-pura lah. Peringkat awal lah, yang macam beriman tak beriman. Nabi SAW 19 hari selepas Fatu Mekah, Nabi berlaku satu perang namanya Perang Hunain, yang berlaku dekat Masjid Ji'ranah, tempat kita miqat tu. Ada satu perang kat situ namanya Perang Hunain. Di Perang Hunain tu Nabi dapat harta sangat banyak.
Daripada harta yang banyak tu, Nabi kata apa? Serahkan 100 ekor unta ataupun biri-biri kambing kepada Safwan bin Umayyah. Sebab Safwan bin Umayyah ni otak dia, mindset dia cash is king. Duit. Otak dia tu je, sebab apa dia ajar macam tu? Duit. Jadi Nabi SAW kata apa? Semua harta ghanimah kita ni kita agih-agihkan. Tapi 100 ekor ni bagi pada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah dapat happy dia. Kemudian ada lagi. Nabi bagi-bagikan lagi, Nabi kata apa? 100 lagi ekor ni bagi pada Safwan bin Umayyah. Oh, Safwan bin Umayyah lagi naik syok. Oh, best ni. Kemudian dibagikan lagi, ada harta tu dibagi lagi pada sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat Nabi dapat, dan ada sebahagian yang besar tu 100 ekor lagi beri kepada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni bila dia terima 300 ekor, saya tak ingat unta ataupun kambing tu, terus melembutkan hati dia untuk beriman dengan Nabi SAW. Tengok mula-mula kita nampak macam Nabi SAW ni sogok dia dengan harta. Nampak sogok macam dengan harta. Tapi sebenarnya itulah yang disebutkan sebagai mu'allafatun qulubihim. Nabi menjinakkan hati dia. Sebab itu dia punya kecenderungan dia. Nabi bagi harta. Dengan hartalah dia dekat pada agama Allah. Setelah dia kenal agama Allah, dia tak peduli harta dah. Sebab itu dalam hal zakat, salah satu daripada asnaf zakat adalah orang mu'allaf. Nampak macam kita bagi dia duit, tapi sebenarnya itu adalah untuk melembutkan hati dia, menjinakkan hati dia. Mula-mula bagi kan, bagi, tapi bila dia dekat, dia kenal agama, percayalah dia tak pandang harta dah. Agama tu lebih dia cintai. Dan itulah yang berlaku pada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah dia macam tu. Mula dia nampak macam harta, lah kali kena agama, harta pun dia tak peduli. Jadinya kalau kita bergaduh dengan adik-beradik ke siapa, mula-mula belanjalah makan. Tengok tak jalan, belanja kereta pula. Tak jalan juga, bagi geran tanah. Nah kan? Contohlah. Okey, wallahualam. Okey, baik. Saya dapat satu surat ni. Minta kita semua doakan. Ada seorang saudara kita namanya Raif bin Ahmad yang sekarang berada di hospital kerana serangan jantung. Jadi kita doalah semoga dipermudahkan urusannya, diberikan kesembuhan, dan semoga urusan rawatannya itu Allah Ta'ala mudahkan dan Allah Ta'ala sembuhkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعافا للسبب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا.